Salam sejahtera dan salam suatku sayang. Buletin UKAS edisi malam 17 Februari 2021 bersama saya Grace Chon Lee. Berita dimulakan dengan Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Jati Miri Miri yang diketuai Presidennya Datuk Abdillah Abdul Rahim berserta ahli jawatan kuasa persatuan di pejabatnya di Wisma Papak Malaysia Petrajaya pada Rabu. Ketika ditemui, Datuk Abdillah memberitahu kunjungan tersebut bertujuan menyampaikan 3 buah buku yang telah dihasilkan persatuan itu yang bertajuk Bub Ideh Itai yang merupakan daftar kata bahasa Miriak, buku seni ukuran kubo dan buku adat istiadat perkahwinan Miriak. Buku daftar kata bahasa Miriak. Dekat sikit ada 2 buku lagi yang kami kerjasama dengan Sedap Pustaka dengan Siap Unimas. Mula hal kubur orang Miriak. Dari seginya pun ukiran nisan. Sikit lagi tentang pakaian orang kahwin. So tadi beri, jadi beri 3 buku lah sebagai lanjutan atas usaha dapat dana Miriak. Dalam kunjungan tersebut turut diserahkan cenderamata hasil daripada Koperasi Persatuan Miriak sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kepada Ketua Menteri. Laporan seterusnya, sebanyak 98 buah rumah panjang masih menjalani perintah sekatan pergerakan lockdown sejak pandemik COVID-19 dikesan berlaku dalam komuniti itu. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah berkata, sebelum ini arahan itu telah dikuatkuasakan ke atas 214 buah rumah panjang dan telah ditamatkan di 116 buah rumah panjang. Ujarnya, saringan COVID-19 turut dilakukan kepada setiap penduduk, malah proses tersebut lebih mudah jika dibandingkan di penempatan yang lebih besar seperti di kawasan bandar. Nyalai harinya tadi, tiap-tiap rumah panjang 214 buahnya kena lockdown, awak ke boleh cek semua tidak ke bawah rumah panjangnya tadi. Jadi dia tu 116 buah rumah panjang sudah kira ke di-release. Not lagi di lockdown, laban udah going through the second test, nada lagi positif, 98 lagi lockdown. Beliau berkata demikian semasa aplikasi Zoom bersama pengerusi Majlis Pembandaran Sibu MPS, Clarence Ting, pengerusi Majlis Luar Bandar Sibu MDLBS, Sempurai Petrus Ngelai, Senator Robert Lau dan pengerusi Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak SDNU Cawangan Sibu Chambai Lindong serta Kaunselor MDLBS Agustin Marikan pada Rabu. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak terus mengingatkan penduduk rumah panjang untuk bersabar ketika menjalani perintah sekatan pergerakan. Nyalai ajar keluarga kita rumah panjang, minta kita sabar, minta kita lihat nak ke 14 harinya, laban siapa sudah positif, baik ke hospital. Walau ketiga rumah panjangnya, sekali kesedak negatif, atau ke pin test. Jadi kalau ke udah negatif, ke terubah ya, tahu nanti tes kedua. Namun dah tes keduanya negatif, artinya kerainuan. Nada sakit, nada jadi tinuan kenyang, nada kerau. Jadi lalau kung kita rumah panjang, minta kita tadi lihat katilah dalam kadang mayo kita ke kena lockdownnya tadi. Beralih ke laporan mengenai isu penyalahgunaan dadah dan substan, Sarawak merekodkan sebanyak 712 kes yang melibatkan 780 tangkapan berkaitan penguatkuasaan aktiviti penyalahgunaan dadah dan substans bagi tempoh Januari 2021. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia adalah hasil daripada 984 operasi yang telah dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sarawak dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sarawak. Ujarnya operasi tersebut mampu menyekat sebanyak 207,433 kali penggunaan dadah dan substan serta menyelamat 51,786 individu di Sarawak. Sebagai rumusan impak rampasan hasil 984 operasi penguatkuasaan sepanjang bulan Januari 2021 di Sarawak, ia mampu menyekat sebanyak 207,433 kali penggunaan dadah dan substans terlarang
dan dengan itu dapat menyelamat 51,786 individu bagi tempoh sebulan di Sarawak. That's how we look at it. Apabila dadah itu dirampas, maknanya putus bekalan bagi pengedar dan juga penagih for that particular month. Beliau berkata demikian dalam sidang media laporan bulanan One Stop Committee menangani isu dadah dan substan di Kuching pada Rabu. Dalam majlis sama, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPK PDRM Sarawak, ACP Jasmiro Jamaluddin memberitahu Sarawak telah melakukan operasi dan tangkapan tertinggi hasil usaha bersama agensi lain untuk menangani isu dadah dan substan ini. Berkaitan Sarawak adalah satu negeri yang pada mulanya bila saya dah bekerjasama dengan jabatan-jabatan lain, kita adalah satu negeri yang tangkapan yang tertinggi untuk dalam ranking yang ke-4 dan ke-5 lah. Daripada dulu kita dalam angka yang ke-11, 12 kan kita ranking tertinggi lah untuk maklumat. So ini adalah hasil usaha kita bersama-sama with those silos, we together to combat these drugs. Sementara itu, bercakap mengenai penurunan wabak COVID-19 di dua buah pusat jagaan warga emas di daerah Sibu, Datuk Seri Fatimah memberitahu pengesanan yang dilakukan ke atas kaki tangan yang didapati positif itu berpunca dari luar institusi itu. Katanya lagi, pusat jagaan tersebut telah ditutup serta-merta buat sementara waktu untuk proses sanitasi dan nyahkuman oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Justru beliau mengingatkan semua pihak di pusat jagaan termasuk penghuninya untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan ketat kerana warga emas merupakan golongan yang berisiko mendapat jangkitan dan kematian COVID-19. Ini yang kita ingin ingatkan kepada pusat jagaan warga emas yang lain bahawa pematuhan kepada SOP mesti dilakukan dengan ketat sekali. Warga emas tidak dibenarkan keluar daripada tempat mereka sekarang ini dijaga buat sementara waktu, tidak dibenarkan. Dan begitu juga untuk petugas perlu mengisi borang health declaration dan juga perlu ambil perhatian bahawa mereka juga perlu berhati-hati semasa mereka di luar tempat bertugas dalam komuniti, sebab mereka nanti akan ada kontak dengan warga emas kita ini. Berikut pula mengenai pengembangan harian COVID-19. Sarawak hari ini merekodkan 3 kes kematian baharu melibatkan jangkitan COVID-19 di Kuching, Bintulu dan Sibu menjadikan jumlah keseluruhannya meningkat kepada 65 kes. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya pada Rabu, ketiga-tiga kes tersebut melibatkan lelaki warga tempatan Sarawak yang telah dimasukkan ke hospital kerana mengalami masalah kesukaran bernafas. Jelas kenyataan itu, kes kematian ke-63 berasal dari daerah Semunjan dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak akibat pengeruan dari kluster Indah Riang yang mempunyai komorbid penyakit darah tinggi, penyakit jantung dan dislipidemia. Manakala kes kematian ke-64 pula adalah lelaki berumur 74 tahun dari daerah Dalat yang telah dimasukkan ke Hospital Bintulu dan mempunyai komorbid penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan kegagalan fungsi buah pinggang. Seterusnya, kes kematian ke-65 pula juga melibatkan lelaki berumur 73 tahun yang ditemui tidak sedarkan diri di sebuah pusat jagaan dan dibawa ke Hospital Sibu dan disahkan meninggal dunia pada 14 Februari 2021 semasa masih berada di pusat jagaan warga emas tersebut. Kes mempunyai komorbid penyakit darah tinggi dan mendapat penularan daripada kluster Geronggang. Dalam kenyataan itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 200 kes positif baharu telah dikesan hari ini melibatkan daerah Sibu, Kapit, Kuching, Bintulu, Dalat, Miri, Lundu, Samarahan, Beluru dan Belaga menjadikan jumlah keseluruhan kes positif meningkat kepada 7,225 kes. Pada hari ini juga daerah Kuching telah bertukar status daripada jingga kepada merah setelah merekodkan sejumlah 43 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Tambah kenyataan itu, satu lagi kluster baharu telah diisytiharkan iaitu kluster Jan Yong. Kluster tersebut adalah satu kluster komuniti yang telah dikesan di daerah Kapit melibatkan sebuah rumah panjang di kawasan Sungai Yong di daerah Kapit.
Laporan berita selanjutnya, Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching akan ditutup pada Khamis 18 Februari 2021. Bahagian servis Sarawak dari Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri, Jabatan Ketua Menteri dalam kenyataan yang dimuat naik di laman Facebook pada Rabu berkata, penutupan sehari itu bagi membolehkan kerja sanitasi awam diadakan. Semua perkhidmatan yang terdapat di UTC Sarawak Kuching tidak akan beroperasi pada tarikh tersebut dan akan beroperasi semula seperti biasa pada 19 Februari 2021 Jumaat. Sementara itu, penutupan operasi semua perkhidmatan awam termasuk Pusat Perkhidmatan Servis Sarawak di UTC Sibu dilanjutkan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga 1 Mac 2021. Terdahulu, UTC Sibu telah ditutup operasinya selepas bahagian Sibu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 30 Januari 2021 susulan peningkatan mendadak penularan wabak COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya Grace dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.